Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillah, insya-Allah pada tengah hari ini kita akan bercakap pasal sejarah kampung laut, di mana sebenarnya menurut catatan sejarah Purba Kelantan, sebenarnya Laut Kelantan ni pada asalnya dia berada di satu kawasan daratan yang lebih jauh, mungkin di sekitar kawasan Kota Baru ataupun mungkin sampai ke Kota Baru lah hari ni. Mana di kawasan daripada Kota Baru sampai ke laut sekarang ni sebenarnya laut satu masa dulu. Kemudian oleh kerana Sungai Kelantan ni satu sungai yang besar dan membentuk delta di kawasan Kuala ini, muka Kuala besar ni, akhirnya terbentuklah kawasan-kawasan daratan yang baru daripada lembangan sungai ini. Dan antara yang terhasil daripada pembentukan itu ialah terbentuknya kawasan penempatan yang kita kenal sebagai kampung laut hari ini. Dan kampung laut ni disebut oleh setengah ahli sejarah merupakan antara kampung yang tertua wujud di Kelantan, sebagai sebuah satu penempatan yang kemudian membentuk pusat pentadbiran sebahagian daripada daerah yang penting di Kelantan hari ini. Wallahu a'lam. Kepentingan Kelantan dalam sejarah dan tamadun Nusantara ini sebenarnya boleh kita fahami daripada kedudukan Kelantan sebagai pusat perdagangan yang penting sejak daripada abad yang kedua ataupun ketiga, yang mana Kelantan ini mempunyai kedudukan seperti kedudukan Langkasuka yang terbentuk sekitar tahun 200 Masihi. Kemudian daripada situlah Kelantan ini disinggahi oleh pedagang-pedagang daripada China, daripada Champa, Funan yang terletak di kawasan yang lebih timur, dan menjadi penghubung atau pintu masuk kepada kawasan alam Melayu. Kita sebut hari ini Malaysia dan Indonesia pada zaman prasejarah dahulu, di mana hasil daripada kedudukan yang strategi itu, di Kelantan terbina negara-negara kota sebagaimana telah tercatat di dalam catatan Arab, catatan India, dan yang lebih penting itu catatan Cina yang banyak mencatatkan kemunculan kota-kota yang besar di sebelah pantai timur ini. Dan kebanyakan ahli sejarah mengatakan bahawa kota-kota seperti Pan-Pan, Cihtu, itu ialah sebenarnya kota-kota yang terletak di Kelantan. Dan daripada situ menyebabkan kawasan ini dikunjungi oleh pedagang-pedagang, terbinanya tamadun yang mungkin tidak berasaskan Islam pada peringkat yang pertama, tetapi tamadun-tamadun yang berasaskan Buddha ataupun Hindu pada generasi yang berikutnya. Tapi yang lebih jelas itulah Buddha. Itu memang tercatat di dalam catatan Cina. Dan apa yang penting pada kita di sini, sebenarnya ketika abad yang ketiga, keempat, kelima, keenam, kota-kota utama di Kelantan ini tidak terletak di tepi pantai. Sebaliknya terletak di kawasan hulu seperti Tanah Merah, Nenggiri, dan juga Bukit Panau. Kenapa demikian? Kerana ia adalah sangat strategi untuk tujuan pertahanan. Kan itu kita dengar ada Kuala Kerai ada kota, Nenggiri ada kota, kerana untuk orang musuh-musuh menyerang Kelantan, dia perlu melalui sungai, memudiki sungai ini memakan masa 15 ke 30 hari. Itu adalah satu strategi pertahanan yang penting. Tapi apa yang kita perlu tekankan di sini ialah peranan Kuala Sungai Kelantan sebagai pintu masuk yang membawa masuk hasil-hasil ekonomi dan juga ke arah pembentukan pengaruh politik Kelantan ke atas kawasan-kawasan di pantai timur Semenanjung ini. Wallahu a'lam. Kedudukan Kelantan sebagai sebuah kota pemerintahan yang terkenal sehingga disebut oleh sebahagian ahli sejarah termasuk Mons mengatakan bahawa Kelantan adalah pusat kerajaan Sriwijaya yang pertama yang terbentuk, yang kita kenal kerajaan Sriwijaya yang besar itu pusatnya asalnya di Kelantan sebelum beralih ke Palembang. Dan kesan daripada itu, sebenarnya Sriwijaya ini muncul di Kelantan sekitar tahun 600 Masihi.
iaitu satu zaman yang bersamaan dengan kelahiran Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan sebagaimana kita sedia maklum dalam sejarah bahawa Nabi kita sendiri termasuk beberapa sahabat seperti Sayyidina Uthman ketika menjadi khalifah, mereka telah mengutuskan pendakwah-pendakwah untuk berdakwah ke negeri China. Dan itu disebut oleh ahli sejarah bahawa pendakwah-pendakwah seperti Abdul Wahab bin Kabsyah dan juga Sa'ad bin Abi Waqqas, kedua-dua ni sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diutuskan oleh baginda ke negeri China, ke Canton. Mereka menggunakan laluan laut untuk pergi ke Canton. Walaupun ada setengah daripada orang Cina orang Arab ke China itu menggunakan laluan sutera, tapi sahabat-sahabat itu menggunakan laluan laut. Jadi perjalanan mereka itu sebenarnya daripada Jeddah ke Yaman, Yaman ke Gujarat, Gujarat ke Sri Lanka hari ini, kemudian ke Pasai, kemudian ke Jambi, kemudian ke Kelantan. Daripada Kelantan mereka mengambil masa 10 hari untuk sampai ke Champa dan 15 hari lagi untuk sampai ke Canton. Itu laluan rute pelayaran dia. Jadi Kelantan ni merupakan satu pusat persinggahan yang penting, sehingga kita boleh membuat hipotesis mengatakan bahawa Islam setelah sampai ke Kelantan di antara tahun 622 sehingga 650 Masihi, iaitu antara zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga zaman Sayyidina Uthman. Itu Islam sudah sampai. Dan sudah pasti ketika itu muka kuala sungai inilah menjadi pintu masuk yang penting untuk urusan perdagangan, urusan politik, dan ditambah satu lagi elemen yang penting itu urusan dakwah, di mana disitulah bermulanya perkembangan Islam di alam Nusantara dan juga satunya ke pantai timur negeri China, di kawasan Hong Kong, Macau dan juga Canton ataupun Guangzhou sekarang ini. Dan ahli-ahli sejarah setengahnya menyebutkan bahawa Raja-Raja Kelantan ketika tahun 600 Masihi itu sudah dicatatkan telah beragama Islam. Hasil pada walaupun kerajaannya belum Islam, rakyatnya belum Islam, tetapi individu raja itu telah pun menerima Islam. Dan ada catatan menyebut Raja Kelantan pada tahun 600 Masihi, tahun 600 Masihi, sekitar abad ke-7 itu telah pun menggunakan nama Raja Abdullah. Itu menunjukkan bahawa dia Raja Islam. Wallahualam. Kepentingan Kuala Kelantan sebagai pusat yang menjadi pintu masuk ke Kelantan untuk tujuan dakwah, tujuan politik dan juga tujuan ekonomi telah bertambah dengan satu peranan yang baru, iaitu dakwah. Dakwah menjadi satu elemen yang sangat penting kerana kehadiran pendakwah-pendakwah di kalangan sahabat inilah yang memulakan satu kalau bukan revolusi pun suatu reformasi yang telah mengubah keseluruhan struktur budaya, struktur agama bagi masyarakat Nusantara termasuk Kelantan. Dan dicatatkan oleh sesetengah ahli sejarah bahawa Raja Kelantan yang memerintah di antara tahun 600 ke tahun 700 Masihi itu sudah pun secara individu menggunakan nama Islam, seperti Raja Abdullah, Raja Ahmad dan seumpamanya. Itu adalah nama-nama yang tidak pernah digunakan oleh orang Melayu pada zaman Hindu dan Buddha. Nama itu memang hanya muncul pada zaman Islam. Dan hasil daripada situlah kita dapati telah berlaku satu proses walaupun secara evolusi, bahawa penerimaan Islam telah berlaku secara berperingkat, mengambil masa beberapa ratus tahun, antara tahun 650 sehingga tahun 1000. Dan di situ kita dapati telah berlaku kehadiran pendakwah-pendakwah ke negeri Kelantan, di mana antara catatan terawal yang menyebut tentang kemunculan pusat pendidikan Islam ataupun surau-surau mungkin seperti itu ialah di tebing-tebing Sungai Kelantan. Yang terawal itu dikatakan di tebing Sungai Mala ataupun nama lama Sungai Kelantan. Hari ini di Kota Baru. Di Kota Baru itu antara pusat pengajian yang awal. Kemudian selepas melalui satu proses, kita dapati di tebing Sungai Kelantan ni antara artifak yang kita temui, yang pertama dinar emas yang tertulis Al-Julus Kelantan. Itu bertarikh tahun 1181 Masihi bersamaan dengan tahun 577 Hijriah. Ini dikira-kira lebih kurang 4 abad selepas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan dinar itu bukan membuktikan kewujudan Islam, tetapi membuktikan kewujudan sebuah negara kota dan kerajaan yang berasaskan Islam. Kerana
mata wang hanya boleh dikeluarkan oleh kerajaan. Itu. Yang kedua, kita juga menemui di tebing Sungai Kelantan ini batu-batu nisan yang dianggarkan berdasarkan rupa bentuknya itulah batu nisan pasai yang bertarikh sekitar 1200 ke 1300 Masihi. Itu terdapat di kawasan Langgar Buruk, Kota Baru juga, di tebing sebelah kiri kalau kita mudik ke sungai, sedangkan Dina tadi ditemui di tebing sebelah kanan. Dan antara yang agak menarik dan penting ialah apabila kita menyebut tentang kampung laut, sebelah daripada kampung laut ada satu nama kampung, Palembang. Palembang ni sebenarnya sebutan yang tidak tepat, spelling atau ejaan yang tak tepat dengan sebutan. Orang Kelantan sebut Palembang. Plekber kan. Plekber tu maknanya kata setengah-setengah orang tua-tua, dia terhasil daripada perkataan azan yang dilaungkan secara pelik. Kenapa? Kerana ketika itu dikatakan ketika Islam baru masuk, orang Kelantan tu masih telo melaungkan azan. Jadi ketika mereka masuk ni mendengar orang azan, dan tidak mustahil masjid itulah masjid kapal laut. Dia dengari azan. Kemudian disebut pelik best ini, pelik best, akhirnya lekat nama pelik best. Itulah. Jadi nak menggambarkan bahawa di tebing Sungai Kelantan itu, khususnya kawasan kampung laut ini sendiri merupakan antara tempat-tempat yang awal menerima pengaruh Islam. Kemudian kita boleh lihat juga beberapa tempat, antaranya kampung Kaabah di kawasan Bihulu, di Kelawih tu kan, kampung Kaabah di tebing Sungai Kelantan juga. Kaabah tu satu nama kampung yang tidak ada dalam kepala orang Kelantan, melainkan itulah Islam, elemen Islam. Termasuk kampung Banggu Judah di kawasan Judah, Kaabah kan, dan ada satu tempat lagi di tebing Sungai Kelantan di sebelah kiri Pasir Mas, Bukit Panau tu kan. Bukit Panau dulu ada kota, nama dia Kota Cermin Jeddah. Jadi itulah nama-nama tempat pada antara abad ke-10 hingga abad ke-15 yang menunjukkan di tebing Sungai Kelantan ini, daripada kampung laut Palembang sampai ke kawasan Pasir Mas menghala ke Kuala Kerai, itulah kawasan-kawasan yang ada pengaruh Islam sehingga membentuk kebudayaan. Dengan nama-nama kampung semua itu dinamakan dengan nama-nama yang dikaitkan dengan Islam. Bahkan kalau kita perhatikan di Tanah Merah tu ada nama kampung Bukit Romoh. Bukit Romoh ni sebenarnya dalam bahasa Arab Jabal Rahmah kan, satu nama tempat yang sangat terkenal di Kota Suci. Jadi itulah secara umum gambaran bagaimana Islam ni masuk, dan kita melihat di tebing-tebing Sungai Kelantan ini menjadi pusat pengembangan Islam yang awal di antara abad yang ke-6, ke-7 sehingga abad yang ke-15. Kedatangan Islam di Kelantan sebenarnya mula mengalami perkembangan yang pesat apabila seorang pendakwah daripada India yang diutuskan oleh Sultan Muhammad Tughluk, iaitu Syed Hussein Jamaluddin Kubra, telah tiba di Bukit Panau ataupun Kota Cermin Jeddah itu untuk berdakwah. Kemudian beliau telah mengahwini puteri Sultan Mahmud dan juga puteri Sultan Bakisah, di mana keturunan daripada hasil perkahwinan ini telah melahirkan pendakwah-pendakwah yang ramai, dan sebahagiannya berdakwah di Patani dan juga di Champa sebelum mereka berdakwah ke Pulau Jawa yang kita selalu kenal sebagai Wali Songo. Itu keturunan anak cucu kepada Syed Hussein Jamaluddin Kubra. Mereka datang ke Kelantan sekitar tahun 1345. Dan kerana dakwah-dakwah yang dikembangkan ke Champa dan juga ke Jawa, kita dapati ada hubungan yang rapat dari segi dakwah dan juga perdagangan yang melibatkan bukan sahaja urusan perdagangan dan politik, tetapi seni bina, di mana kita telah temui masjid yang terdapat di Champa, masjid yang terdapat di Demak dan juga di Kelantan, itu Masjid Kampung Laut, dibina dalam satu bentuk seni bina yang ada persamaan. Dan inilah menunjukkan bahawa Kampung Laut telah pun mula menjadi sebuah penempatan yang berperanan untuk menghubungkan Kelantan dengan kawasan-kawasan sekitar dalam konteks dakwah, perdagangan dan juga politik. Di mana kita tahu ada pengaruh ke Brunei, ke Mindanao, Sulawesi,
yang dikaitkan dengan Kelantan, di mana dalam konteks dakwah Islam, Masjid Kampung Laut inilah sebuah institusi yang sangat penting memainkan peranan untuk mengembangkan dakwah. Tadi saya sebutkan tentang Kampung Palembang, penempatan-penempatan yang mula menerima Islam, kubur-kubur pendakwah, dan sebenarnya ada beberapa kubur yang kita temui di kawasan Kota Baru yang dicatatkan sebagai mereka itulah ulama-ulama yang berasal daripada Jawa, keturunan Jawa yang datang, dan mereka dikaitkan secara langsung dengan kemunculan ataupun pembinaan Masjid Kampung Laut ini yang dianggarkan berlaku di antara 500 ke 300 ke 500 tahun daripada sekarang, lebih awal, mana sekitar umur dia antara 300 ke 500 tahun, berdasarkan bentuk seni bina, kehadiran penjajah, kehadiran pendakwah-pendakwah, dan juga hubungan-hubungan perdagangan yang berlaku di antara Kelantan dengan Jawa, Kelantan dengan pulau-pulau Nusantara ini, termasuk dengan Campar. Dan kita juga sebenarnya boleh lihat bentuk pembinaan ini dengan Masjid Wadi Husin yang terdapat di Bacok, Naratiwat ataupun Teluk Manuk, lebih tepatnya Kampung Teluk Manuk, Bacok. Itu ialah antara masjid-masjid yang mempunyai persamaan dari segi seni bina, dan kita boleh menjangkakan semua masjid ini wujud pada satu tempoh masa yang hampir bersamaan dan ada hubung kait dari segi gerakan dakwah yang dilancarkan oleh ulama-ulama ketika itu. Dengan peranan yang dimainkan oleh Masjid Kampung Laut sebagai sebuah institusi yang penting terhadap perkembangan dakwah dan juga perdagangan dan politik di Kelantan itu, apakala Kampung Laut yang disebut sebagai kampung ataupun penempatan terawal yang dibangunkan dalam bentuk sebuah kota ataupun sebuah perbandaran pada zaman Sultan Long Yunus, iaitu seorang raja yang mengasaskan dinasti raja sekarang pada tahun 1764 atau 765 sehingga tahun 1795, baginda telah melantik anak andanya iaitu Long Ismail sebagai Raja Kampung Laut. Dan Kampung Laut itu menjadi satu daerah yang punya raja tersendiri di bawah Sultan Kelantan, dan pemerintahnya ialah Long Ismail yang dikenali sebagai Raja Kampung Laut itu. Dan daripada situlah sebenarnya mula terbina, berperan daripada masjid, kedudukan institusi pemerintahan yang diwujudkan itu, maka terbinalah penempatan-penempatan yang lebih besar, termasuklah kemunculan binaan-binaan yang cantik-cantik dan menarik di kawasan ini yang kita patut kekalkan warisannya. Hal ini sebenarnya membentuk satu sejarah yang tersendiri bagi Kampung Laut. Kemudian dengan adanya elemen politik itu, maka dia telah menarik minat rakyat untuk mendiami kawasan sekitar Kampung Laut ini. Kemudian didatangi pula oleh ulama-ulama yang mereka itu bergiat untuk mengembangkan dakwah. Antaranya di sini muncullah nama yang terkenal, misalnya Syekh Abdul Malik Sungai Pinang, Tok Selehor. Ini adalah tokoh-tokoh agama yang besar dalam sejarah Kelantan yang berada di sekitar Kampung Laut sehingga ke Bandar Tumpat itu. Itu menunjukkan bahawa ada pengembangan fungsi, dan kita tidak boleh menolak langsung peranan Masjid Kampung Laut ini, kerana pada zaman Long Yunus sehingga tahun 1900, Masjid Kampung Laut ini mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam sejarah Kelantan, kerana dia dianggap salah satu daripada dua masjid yang berada secara langsung di bawah Sultan, iaitu Masjid Bandar Kota Baru, Masjid Muhammadi sekarang, yang dibina pada 1867, dan masjid awal itu ialah Masjid Kampung Laut yang telah wujud beberapa ratus tahun sebelum daripada itu. Kedudukan Masjid Kampung Laut dan juga kekerajaanan yang terbina di Kampung Laut ini oleh Raja Kampung Laut sebenarnya mempunyai kaitan dengan perkembangan sejarah politik yang berlaku di kawasan pantai timur sebenarnya ini, termasuk Kelantan dan juga Patani. Satu catatan yang penting ialah pada 1830-an yang sebenarnya bermula daripada tahun 1786, berlaku pergolakan besar di kawasan pantai timur ini kerana
kejatuhan petani di tangan Siam pada 1876. Dan antara reaksi-reaksi yang penting ialah para ulama yang datang daripada Mekah, orang-orang Melayu daripada Mekah, mereka telah memberikan reaksi di mana mereka telah balik ke alam Melayu ini untuk berjihad mempertahankan petani. Di situlah yang menyebabkan orang-orang Kelantan terlibat sama dalam peperangan. Dan selain itu, tokoh-tokoh ulama yang besar dalam sejarah seperti Syekh Abdul Samad Al-Falembani, seperti Syekh Daud Al-Fatani, yang mereka bergiat di Mekah balik untuk terlibat dengan perjuangan mempertahankan petani. Dan juga mungkin Kelantan akan turut jatuh ke tangan Siam sekiranya tidak ada tindakan-tindakan yang dibuat. Di sini ada beberapa penemuan yang saya telah dapati. Antaranya ialah Syekh Abdul Samad Al-Falembani, seorang tokoh ulama yang sangat terkenal dengan kitab Syarus Salikinnya. Beliau adalah seorang ulama yang ada hubungan keluarga dengan Mufti Kedah, kerana ayahnya Mufti Kedah, adindanya juga Mufti Kedah. Sedangkan beliau sendiri adalah anak daripada ibu yang berasal dari Palembang. Beliau balik ke Palembang dan dikatakan datang menyertai peperangan ini melalui pantai timur. Dan beliau disebutkan telah menyinggahi satu kawasan di Kemaman dan mempunyai isteri di sana. Mereka singgah dan berkeluarga sementara, ada anak-anak, mendirikan surau masjid. Dan ada catatan yang lebih menarik mengatakan bahawa Syekh Abdul Samad ni selepas beliau menyinggahi Kemaman, beliau telah datang dalam rangka untuk ke petani berjihad itu, singgah di Kampung Laut. Dan di sinilah beliau singgah di sekitar tahun 1815 ke 1820-an dan mengahwini gadis di Kampung Laut ini. Dan dikatakan putera beliau hasil perkahwinan itu ialah seorang yang bernama Yaqub bin Abdul Samad. Dan selepas itulah baru beliau menyertai jihad di petani, dan akhirnya beliau syahid di Cenak. Kuburnya masih ada di Cenak sekarang, di sekitar tahun 1830-an. Dan Yaqub bin Abdul Samad ini disebut setengah pencatat sejarah, kemudiannya telah dilantik sebagai seorang menteri di dalam kerajaan yang dibentuk oleh Raja Kampung Laut, bergelar Wazir Raja Kampung Laut, yang terkenal sejarah Kelantan itu sebagai Datuk Cik Kub, Wazir Kampung Laut itu. Wallahualam. Keadaan dan perkembangan politik yang berlaku di Kelantan selepas daripada kemangkatan Sultan Muhammad yang pertama pada 1837 telah menimbulkan satu konflik di mana berlaku perebutan takhta di dalam kerajaan Kelantan. Raja Ismail ataupun Long Ismail, Raja Kampung Laut, selepas baginda mangkat, jawatan Raja Kampung Laut telah dipegang oleh anaknya Long Muhammad ataupun Long Ahmad, yang dalam masa yang sama telah dilantik sebagai Menteri Besar Kelantan oleh Sultan Muhammad yang pertama, bergelar Tuan Besar. Tuan Besar ni adalah Raja Kampung Laut merangkap Menteri Besar Kelantan. Apabila berlaku kemangkatan Sultan Muhammad yang pertama pada 1837, berlakulah perebutan takhta di antara tiga tokoh, iaitu yang pertama Raja Bendahara Long Zainal ataupun sebut Long Jenal dalam sejarah Kelantan. Kemudian anak anda kepada Long Tan yang juga anak angkat kepada Sultan Muhammad pertama, iaitu Long Senik ataupun dikenal dengan Long Senik Mulut Merah. Dan juga Tuan Besar. Tuan Besar sebagai anak saudara kepada ataupun sepupu kepada Sultan Muhammad yang kedua, yang pertama ini, tersenarai sebagai salah satu tokoh-tokoh yang akan yang layak dikelayak untuk menjadi Sultan Kelantan. Maka berlakulah persaingan perebutan takhta dan seumpamanya yang menyebabkan tercetusnya perang saudara ataupun civil war ini berlaku di antara 1837 sehingga 1839. Perang itu yang menyebabkan akhirnya Long Senik Mulut Merah berjaya mendapatkan kerajaan dan menerima pengiktirafan daripada kerajaan Siam di Bangkok. Maka terbentuklah Kesultanan Kelantan di bawah Long Senik Mulut Merah ataupun nama rasminya Sultan Muhammad yang kedua. Daripada peristiwa itu kemudian timbul satu lagi konflik yang baru, iaitu apabila kekandanya iaitu Tuan Senik Kota juga berminat menjadi sultan.
Maka berlaku lagi pergolakan yang baru sehingga tahun 1841. Untuk menyelesaikan semua krisis ini, Siam melalui Raja Legor telah menahan dua orang tokoh ini, iaitu Raja Long Zainal dan juga Tuan Besar. Lalu kedua-duanya dibawa ke Legor dan kemudian dirajakan di beberapa negeri di Thailand ataupun di Patani, di mana Long Zainal dirajakan di Nong Chik dan Tuan Besar dirajakan di Patani. Kerana sebelum itu raja-raja Patani lama semua dihapuskan, digantikan Raja Siam, dikembalikan kepada Melayu, kepada Long Ahmad tadi. Daripada perpindahan inilah yang menyebabkan keluarga Datuk Cik Kub ini sebagai wazir kepada Raja Kampung Laut, mereka bersama-sama berpindah ke Patani. Kerana itulah anak-anak cucu anak cucu Datuk Cik Kub ni kita dapati bertebaran di Patani hari ini. Kerana perpindahan ini, di mana Datuk Cik Kub dilantik pula menjadi pembesar di Patani di bawah Long Muhammad yang dikenali sebagai Sultan Muhammad yang pertama di Patani. Daripada keturunan Sultan Muhammad itulah sebenarnya pada beberapa generasi melahirkan Sultan yang terakhir, Sultan Abdul Qadir Kamaruddin. Daripada keturunan beliau juga lahir beberapa tokoh besar dalam politik Malaysia. Antaranya Tengku Ahmad Ritaudin, bekas Menteri Luar yang terkenal itu. Antaranya Tengku Budriah Tengku Ismail, bekas Permaisuri Agong. Antaranya Datuk Ni Amar, Timbalan Menteri Besar Kelantan sekarang. Itu antara keturunan-keturunan beliau yang hari ini nama-nama mereka masih dikenal dalam politik demokrasi hari ini. Wallahualam. Salah satu peranan Kampung Laut yang besar ialah kedudukannya sebagai pintu masuk kepada negeri Kelantan. Kapal-kapal yang berlayar sama ada membawa tokoh-tokoh politik, pedagang-pedagang dan juga pendakwah yang masuk di Kuala Sungai Kelantan, mereka selalunya berlabuh di Kampung Laut. Kerana di sini ada kelengkapan, kemudahan, termasuk yang paling penting itu masjid untuk mereka beribadat dan seumpamanya. Kemudian daripada situ, ketika konflik sedang memuncak di Kelantan sekitar tahun 1837 itu, sebenarnya Kelantan pernah menerima kunjungan seorang pemikir Melayu yang penting, iaitu Munshi Abdullah. Munshi Abdullah ni adalah seorang tokoh yang berasal daripada Melaka dan pernah berkhidmat dengan British di Singapura, dan beliau ditugaskan oleh British untuk satu urusan dan datang ke Kelantan, berlayar ke Kelantan. Dan dalam perjalanan ke Kelantan itu, beliau tiba di Kota Baru sekitar tahun 1837 ketika perang belum tercetus secara besar-besaran. Dan beliau mendapati ketika sampai di sini, beliau singgah di Kampung Laut dan beliau mencatatkan keadaan masyarakat di Kampung Laut dan juga di kampung sebelah, iaitu Kampung Penambang. Dan beliau mengatakan bahawa ketika itu beliau telah bertemu dengan seorang tokoh politik tempatan, iaitu Datuk Cik Ngah. Cik Ngah ni ialah penghulu yang menjadi penghulu di Kampung Penambang. Dalam hubungan yang berdekatan tu, dan beliau berkata bahawa bila beliau berjumpa Datuk Cik Ngah, Datuk Cik Ngah tu mempunyai koleksi buku-buku manuskrip yang banyak. Itu menunjukkan bahawa sebenarnya di kawasan Kampung Laut dan Kampung Penambang di sebelah sana kan, ialah bukan sahaja menjadi pusat ibadat, tetapi dia sudah menjadi pusat ilmu. Menunjukkan manuskrip itu menunjukkan bahawa ada satu perkembangan baru intelijensia di kalangan orang Melayu, di mana mereka sudah mula menulis, membaca dan sebagainya. Dan termasuk dalam manuskrip ini disebutkan beberapa hikayat, kitab-kitab, teks undang-undang yang disebut, yang dilihat dalam koleksi itu. Sebenarnya Datuk Cik Ngah yang menjadi penghulu penambang ini ialah ayahanda kepada Datuk Cik Hak yang menjadi Menteri Besar Kelantan pada zaman Sultan Mansur. Anaknya Datuk Cik Hak ataupun Cik Saad, di bahasa Kelantan sebut Cik Hak. Cik Hak bin Pengungah ni ialah Menteri Besar Kelantan daripada 1890 sehingga 1894. Jadi di sini
kita telah lihat satu perkembangan yang baru telah berlaku. Iaitu kalau sebelumnya kita hanya mengandaikan bahawa masjid ini menjadi pusat singgahan pendakwah-pendakwah untuk mereka mengembangkan Islam di sekitar Kelantan, tetapi satu perkembangan yang baru iaitu di kawasan ini sudah mula muncul gerakan intelijensia, lahirnya ulama-ulama yang menulis bukan saja kitab-kitab agama, hikayat-hikayat, teks-teks undang-undang yang menunjukkan satu perkembangan yang sangat pesat dari segi keilmuan Islam di Kelantan, dan kita dapat lihat daripada lahirnya manuskrip yang banyak dalam tulisan Jawi, berbahasa Arab sebahagiannya. Kemudian daripada situ lahir ulama-ulama di sekitarnya yang saya sebut awal tadi, di mana lahirnya Syekh Abdul Malik Sungai Pinang, lahirnya Tok Seleho pada generasi selepas dia, dan di seberang sana di Pulau Pisang, di atas Banggul, atas Paluh, Tok Semian, Jalan Merbau, Gajah Mati, Medan Tua Padang, Kampung Sirih, yang kita boleh lihat sepanjang Sungai Kelantan itu di sebelah sana, bermula daripada 1850 sehingga 1900, kawasan itu telah menjadi sebuah kalau kita kata dalam bahasa yang lebih ni, kampus perpondokan yang sangat besar, yang kemudian melahirkan ulama-ulama yang begitu ramai, yang karismatik, yang telah memainkan peran besar dalam dakwah, pengembangan Islam, ilmu. Akhirnya orang kenal Kelantan itu sebagai Serami Mekah. Wallahu a'lam. Masjid Kampung Laut sebagai sebuah tempat ibadat, tempat pertemuan dan tempat pengembangan dakwah dan ilmu di Kelantan, sebenarnya telah menjadi tumpuan beberapa ulama yang terkemuka di Kelantan yang mengambil, kalau kita katakan, keberkatan masjid ini menjadi tempat mereka mendekatkan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebenarnya kalau kita perhatikan pada struktur Masjid Kampung Laut ini, pada kubah atas itu, di tingkat atas, ia sebenarnya ada satu ruang yang boleh memuatkan 2 ke 3 orang, yang selalunya digunakan oleh setengah-setengah ulama sebagai tempat bersuluk ataupun tempat mereka mendekatkan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala. Antara ulama yang terkenal yang sering bersuluk di sini ialah Tok Kenali, di mana Tok Kenali sejak beliau balik ke Kelantan pada sekitar 1910 sehingga beliau meninggal dunia pada 1933, beliau bersuluk secara tetap di Masjid Kampung Laut ini setiap malam Jumaat. Setiap malam Jumaat Tok Kenali akan datang ke Kampung Laut dan bersuluk di tingkat atas itu, untuk dia mendekatkan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah antara fungsi-fungsi yang dimainkan oleh Masjid Kampung Laut, bukan sekadar untuk beribadat biasa, tempat menuntut ilmu, tempat mengembangkan dakwah, bahkan digunakan oleh sebahagian daripada ulama untuk menjadikan dia tempat mendekatkan diri pada Allah Taala dalam suasana yang serius. Jadi sebab itulah kita kenali di kawasan sekitar ini lahir ulama-ulama tasawuf ataupun ahli-ahli ibadat yang begitu abid kepada Allah Ta'ala. Yang terkenal termasuk di kawasan ini ialah Tok Seleho. Dan Tok Seleho itu pada zaman beliau telah cuba membina pusat bersuluk itu yang terkenal itu kubur. Dia ada satu ruang seperti kubur tempat dia bersuluk. Dan Seleho dengan Kampung Laut ni kita kira kampung sebelah-sebelah kan. Jadi itu menunjukkan ada satu pengaruh bahawa selain daripada ibadat-ibadat biasa, ulama-ulama dalam mereka meningkatkan nilai tasawuf dirinya, kesufian dirinya, dia memerlukan tempat-tempat bersuluk seperti itu. Walaupun mungkin kita orang awam tidak berbuat demikian, tapi ialah satu aspek yang sangat penting bagi ulama-ulama yang serius dalam hubungan mereka dengan Allah Ta'ala. Wallahu a'lam. Salah satu elemen yang penting dalam perkembangan tamadun Islam dan juga sejarah Kampung Laut ini ialah
kita dapat lihat pada seni bina yang ada di sekitar kawasan ini, selain daripada Masjid Kampung Laut, ada satu kawasan penempatan pembesar-pembesar yang terletak satu jarak lebih kurang 100 meter daripada Masjid Kampung Laut, iaitu kita kenal sebagai Rumah Panjang, iaitu rumah yang menjadi penginapan keluarga Datuk Cik Kop, seorang wazir dalam kerajaan Kampung Laut ini. Dan sebagai kita lihat di dinding rumah tinggalan beliau ini tercatat satu ayat Al-Quran yang menyebut Nasrun minallah wa fathun qarib. Itu ayat surah As-Saff ayat yang ke-13 yang memberi maksud bahawa pertolongan daripada Allah dan juga pembukaan atau kemenangan yang dekat. Ini berdasarkan catatan pada khat yang ditulis di sini, mencatatkan tahunnya ialah sanah 1312. Itu tahun 1312 Hijriah bersamaan dengan tahun 1895 Masihi. Ini menunjukkan bahawa di Kelantan ayat-ayat Al-Quran digunakan sebagai hiasan-hiasan, artinya kebudayaan baru telah berlaku dalam masyarakat, bukan hanya seni bina rumah sebagai kita tergambar pada Masjid Kampung Laut, tetapi juga pada seni bina tempat tinggal, rumah-rumah, dan mereka meletakkan satu pergantungan yang besar, meletakkan satu pengharapan untuk mendapat pertolongan dan kemenangan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebenarnya tuan-tuan, dalam sejarah Kelantan, perkataan Nasrun minallah wa fathun qarib ini juga pernah digunakan untuk dijadikan ayat yang tulis pada bendera Kelantan. Bendera Kelantan, satu ketika sebelum bendera yang ada sekarang ini, dalam tahun 30-an, pernah ada satu bendera Kelantan yang berupa seekor harimau, dan ditulis pada harimau itu Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wallahu a'lam. Fakih Ali daripada keturunan West ni atau Datuk West Tani panggil dak. Hak ni hak duduk di Tani tahun 1950-an ni hak jadi menteri-menteri di Tani. Wai Yusof, West Mae, Datuk Kaya Pendek, betul tak? Demo ni, anak demo ni banyak jadi ulama dan pembesar-pembesar. Jadi keturunan Datuk Kaya Pendek ni hak jadi pembesar. Jadi dia tu bendahara-bendahara di Tani tu. Dalam menteri bendahara. Jadi pada 1830 ni antara anak-anak dia lah Nik Yo, dia mari sini bersama dengan Nik Ismail, ayah Tok Konok. 240 orang dia mari duduk Kota Baru. Dia set dia telah ada beripung daripada Tok Semie sampai ke Tuai Padang. Set dia duduk situ. Raja sendiri duduk sini tu baru pindah tu dari 1840 tu lah. Lepas perang tamat semua pindah pergi buat Kota Baru dah, buat Kota Baru. Jadi rumah sekitar tu set-set dia. Jadi bila situ Nik Jik ni sultan lah jadi menteri besar pula Kelantan. Dia tu pentadbir dah denu. Mari sini dia jadi pembesar juga. Keluarga dia Nik Jik, Nik Soh, Datuk Nikmat, Datuk Nikmat Lelo, Datuk Lelo tu kan tak?